Sekarang kita berubah pula. Mari kita lihat cabaran yang dihadapi oleh orang Melayu pula, yang nak kahwin dengan mu'alaf, nak kahwin dengan non-Muslim. Apa cabaran dia pula? Jadi tanpa melengahkan masa, disilakan. Terima kasih. Okey, bertemu kembali kita ya. Okey, tadi saya cerita pasal cabaran saya, macam mana saya nak jadikan, dia kata nak, kata macam mana dapatkan satu jalan, orang kata jalan penyelesaian. Tapi saya nak cerita sedikit lah pasal bapa saya tu. Saya ni anak manja tau dalam keluarga saya. Walaupun bapa saya ada, ialah kami ada beradik 4 orang perempuan, 3 lelaki, dan saya anak ke-6. Dan saya ni ada lebih sedikit dia punya manja dia tu. Jadi saya ni dikira macam sampai sekarang ni, sampai saya dah berkahwin ni pun, tetap saya ni boleh kata lebih sikit daripada adik-adik lain. Itu kena tanya bapak lah. Okey, jadi pada waktu tersebut, bapak saya bila dapat tahu yang saya ni betul tegas nak berkahwin dengan suami saya ni, Brother Syah ni, bertekad juga pada masa tu. Saya ingat lagi, aunty saya, makcik saya nak bawa saya pergi mandi. Takut saya dah kena buatan. Maksudnya masa tu lah nak pergi mandi, dia nak bawa saya lah pergi mandi bunga ke mandi apa. Saya lupakan si Mamat ni. Saya ingat lagi, tapi saya degil, saya tak pergi. Jadi macam mana tu saya degil juga, saya nak pergi nak berkahwin, nak juga, tak tahu kenapa. Katalah kena cinta dah lekat kan. Bagi kemaruk cinta, nak juga kalau boleh nak suami ni. Okey, lepas tu kebetulan suami saya berjumpa dengan satu ustaz dekat Ipoh tu, di Perkim ya, Ustaz Ali Chin namanya. Alhamdulillah, mungkin ustaz tu ada cara pemikiran dia tersendiri, menyebabkan suami saya masa tu tertarik tentang Islam. Masa tu dia belajar dengan satu ustaz tu. Dan bila dia belajar, dia pun bertekad, memang dia pun tekad nak berkahwin dengan saya. Tapi masalahnya halangan pada keluarga saya. Macam dia lelaki tak apa, macam saya ni, macam mana saya nak komis ni. Jadi bapak saya pula, dia buat satu surat. Dia kata, Yati, kalau kau nak kahwin juga, aku tak akan jadikan apa nama, macam-macam lah. Dia kata tak menerima lah. Dia kata ini suami ni macam-macam lah. Dia kata saya tak akan jadikan, saya tak akan nikah kamu lah. Macam-macam. Saya pun dah lupa sikit isi kandungan dia. Dia buat satu surat tu. Memang surat tu memang menyedihkan saya. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya dah pasrah dah. Saya bertemu dengan Ustaz Ali, nak buat macam mana ni Ustaz, saya nak kahwin ni, tapi saya tak berani. Kemudian pihak sana berjumpa dengan family saya bersama dengan suami saya. Dia ada ke masa tu? Okey, pergi masa tu dekat Sungai Sipur ya. Kami pergi, dan ustaz tu dia kata macam ni, Yati, kamu buat satu, sebelum tu lah dia buat, saya ingat dia buat satu surat. Tu surat Ustaz Ali yang reka tu, bukan saya. Bapak, saya nak juga si Mamat ni, katanya. Saya tak kira, kalau bapak tak setuju, saya kahwin kat Thailand. Ya Allah, saya gugut orang tua ni. Dia cakap, macam mana dia kata, kamu nak ke tak nak? Ustaz Ali kata, kau nak tak? Kau nak kahwin ke tak kahwin? Nak. Kau ikut je. Bagi surat kau tanda sign. Saya sign je. Tapi yang tulis reka semua tu, semua isi kandungan semua Ustaz Ali tu. Jadi orang tu boleh tengok, bertekad juga. Sampai sekarang surat tu ada, disimpan dalam file. Dia saja nak bagi sebagai cucu cicit dia, kalau ada apa-apa, kau tengok balik sejarah. Lepas tu pada tersebut dia pun tekad, oh Yati ni tak boleh lah lama-lama. Bertemu jugalah kita dekat rumah dekat Sungai Siput tu, dengan bapa saudara, mak saudara semua jumpa. Lah bapa-bapa semua. Ustaz Ali pun cerita, jangan risau, dia ni bukan masuk, dia takut apa tau, yang dia masuk Islam ni kerana nak kahwin dengan saya. Tapi salah ke tuan-tuan puan-puan, kalau kahwin, dia masuk Islam ni bersabit kerana kahwin? Salah tak? Tak salah rasanya. Yang salahnya kita
Islam, kita sendiri tak mengajar, kita tak buat kerja. Kita tak membantu mereka. Itu yang kadang-kadang mereka bila masuk Islam keluar balik. Kita sendiri orang Melayu tak buatkan peranan kita sebagai seorang Melayu membantu mereka ni. Biarkan mereka keseorangan. Begitu yang berlaku pada rakan kita tadi ya, si Aisyah ni. Tapi nasib alhamdulillah dia ni kuat. Setengah orang lain ni terumbang ambil. Tapi Ustaz Ali masa tu dia meyakinkan pada bapa, tak apa, masuk Islam dulu, nanti dia akan ajar. Kemudian bapa saya tak tahulah, mungkin terpaksa rela dalam paksa lah kot. Menerima juga akhirnya. Alhamdulillah, terima juga orang tua ni. Tetapi yang sedihnya, dekat Ipoh, orang lain adik-beradik saya berkahwin, menikah semuanya, buat grand-grand dekat rumah. Tapi saya buat menikah dekat masjid negeri Ipoh tu. Tahu tak tuan-tuan, puan-puan, kami hanya lepas menikah tu pergi makan kat restoran biasa. Jamu je lah, makan-makan biasa saja, simple. Tapi tak apa, saya ikut cabaran, saya buat dengan cara halal, InsyaAllah. Dengan alhamdulillah saya pun teruskan. Alhamdulillah lah, kami pun buat simple, buat kenduri macam biasa. Kenduri pun macam biasa, tak ada macam meriah macam orang lain, simple. Bapak saya malu sebab dalam keluarga dia, beradik dia sampaikan semua ramai kata tak apa dah. Ada mak saudara cakap tak apa, kita, tak semestinya kita tak boleh tengok pada luaran. Islam ni bukan orang Melayu, milik orang Melayu semata-mata. Tapi saya memang sedih pada waktu tersebut, rasa macam terasing, macam tak tahu nak cakap lah. Bila bapa saya pun tak, macam nampaklah muka dia macam memang sedih sangat. Mak saya memang tak boleh, susah sangat dia nak menerima menantu dia bukan ialah bangsa Melayu sendiri. Apatah lagi dia berbangsa Hindu ya, dulu masuk Islam. Jadi begitulah saya bila dah masa dah perkahwinan saya. Lepas tu sekarang step yang kedua ialah bila saya pergi ke keluarga belah pihak suami saya pula. Macam mana penerimaan mak bapak dia pula. Saya menggetar, macam mana saya nak pergi rumah keluarga dia kat Kuala Lumpur ni. Ya. Bila saya menjejaki keluarga saya, mak dia memang kalau boleh dia nak menantu dia pakai sari, ya. Ya, menantu yang macam orang Hindustan kan. Tapi saya pakai Punjabi, pakai tudung. Walaupun masa tu almarhum bapa saya tu kalau boleh dia nak menantu dia free hair lah, jangan pakai tudung kan. Dia pun malu juga dengan keluarga dia kan. Tapi saya tetap juga menutup aurat. Saya pergi masuk. Tapi kebetulan nak berlaku di situ, mak mentua saya accident, jatuh. Jadi orang kata ni kerja Allah Ta'ala Saya bawa orang tua tu, saya datang. Saya ada belajar lah bahasa Kemco. Kemco tak apa khabar, 2-3 ayat je lah. Okay. Jadi saya bawa dia ke hospital. Pada waktu tersebut memang kurang sangat orang Melayu ni, masuk Islam ni, kita kahwin campur ni. Tapi saya ni memang bertekad bawa dia, saya nak tunjukkan Islam ni kepada mak bapak Brother Syah ni yang masa bukan Islam masa tu. Masa tu adik sifat saya tu pun belum masuk Islam lagi. Masa tu masa tu kecil lagi dia. Comel aja dia masa tu. Dengan adik, ada satu lagi adik ipar saya tu, Ila. Dia pun dah masuk Islam ya. Alhamdulillah. Okey. Jadi mana waktu itu saya nak tunjuk kepada adik-adik keluarga saya apa itu Islam, betapa indah itu Islam. Saya tak nak mak dia terasa yang anak ni saya dah ambil jadi Melayu. Saya bawa dia pergi hospital. Saya jumpa doktor sampai kata dia siapa? Ni saya yang mother-in-law. Saya dengan bangganya mengatakan dia, saya peluk dia, angkat dia perlahan-lahan. Sentiasa bawa dia ke hospital. Punyalah dia terharu menangis. Dia kata menantu buju pun tak buat, menantu bangsa dia pun tak buat macam ni. Itu menyebabkan lama-kelamaan dia sayang dengan saya. Perasaan sayang dia dah berpindah daripada anak kepada menantu. Sampai dia tak nampak anak dia ni, dia nampak saya. Sebab saya jaga dia dekat rumah, jaga dia semua. Saya belajar cara masak dia, belajar cara semua, everything. Chapati, puri, parota semua saya makan ikut cara mereka. Memang mereka memang vegetarian, fully vegetarian. Telur, daging, ayam semua tak masuk, tak dalam rumah ya. First time kita dah biasa makan telur, dah biasa makan ayam, tiba-tiba pelik. Ada satu kali tu 1 minggu saya makan makanan mereka. Tapi saya belajar, struggle. Sebab kita nak tunjuk Islam tu
adalah muda, cantik. Nak bagi mereka, kalau boleh biarlah mereka tu masuk Islam kan. Jadi lama kelamaan saya pun pergi juga berkunjung ke mana family mereka, ke adik-beradik dia, sampai ramai yang terkejut tengok saya. Lama kelamaan mereka dah terbuka. Ya. Jadi daripada sebelah sana saya dah belajar. Lepas tu alhamdulillah family mereka pun dah suka saya daripada kelamaan sampai sekarang ni. Kita dah, orang kata mami tu kalau boleh hari-hari nak. Kalau tak ada telefon tak boleh. Akti you mana? Dia panggil saya akti. You mana? Kalau siapa tak ada telefon, you sihat ke? Sekarang dia memang kalau boleh tanya saya lebih daripada anak dia. Jadi alhamdulillah sekarang ni dia pun tinggal dengan ni adik ipar, adik apa dengan anak dia ya sekarang sejak pemergian almarhum bapa saya. Okey, dia pun tinggal seorang. Tapi sampai sekarang kita tengah belajar, tengah harap hidayah datang pada Allah, kita boleh menyampaikanlah ya. Kita tunjuk tentang Islam. Okey. Jadi macam itu sebelah keluarga sana. Sebelah keluarga saya pun begitu juga. Alhamdulillah sekarang bapa saya sayang sangat dengan suami saya. Tambah-tambah menjak ni apa-apa tanya suami. Apa-apa tanya suami. Suami mana? Brother Syah mana? Kalau balik-balik tu dia akan tunjuk pada semua masjid. Kalau tidak dulu tu mula-mula tak boleh bayang pakai baju Melayu. Dia bukan jadi orang suka cakap malam Melayu ni. Dia ikut degi dia. Dia pecah tradisi. Datang dekat masjid orang pakai baju Melayu, kalau solat macam hari raya dia pakai baju biasa, t-shirt. Dia degil. Lama kelamaan orang tu Syakiri katanya. Lama kelamaan dia tengok, dia tunjuk cerita, lama-lama dia tahu dah macam mana bahawa Syah ni jadi seorang di mana Islam tu mudah. Bukan kita masuk Melayu, tapi masuk Islam. Ya, dia pun sekarang ni alhamdulillah saya nampak penerimaan keluarga saya pun bagus, dan begitu juga sebaliknya. Ya, tapi kita ni sebagai orang Melayu ni sebenarnya kena banyak main peranan. Ya, jangan kita bila mereka dah masuk Islam ni kita biarkan macam tu. Kita kena ajar dia. Saya tahu dalam sana dia nampak sekarang dalam Islam, dalam dari segi ilmu dia lebih tinggi daripada saya. Sekarang saya tak boleh nak kejar dia ni. Sekarang saya jangan ke bawah dia, saya sampai kena naik KLCC dah. Saya baru tingkat kedua ketiga. Begitu je. Sebab Islam ni bukan milik orang Melayu. Sebab orang-orang yang Allah ni kan, dia tengok orang mana yang bertakwa adalah mana dia tak tengok pada kulit, daripada bangsa sebagainya, tetapi pada takwa dan iman. Ya. Jadi itulah sedikit pengalaman saya nak ceritakan. Jadi marilah kita sama-sama lah membantu pada mereka yang bangsa-bangsa yang baru masuk Islam ni, sama-sama kita membantu mereka, ya, membimbing mereka. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.